Assalamualaikum and apa khabar korang semua? Minta maaf sebab dah lama tak bersiaran. Harap korang semua dalam keadaan yang sihat dan baik-baik saja. Okey, hari ni Syah ingin berkongsikan satu cerita yang Syah rasa agak menarik yang Syah baca di Wattpad. Kisah ini mengenai kisah seram di hospital yang dikongsikan oleh Amirul Hakim. Okey, so Syah akan letakkan link untuk kisah seram di hospital ni di bahagian description. Kalau korang nak baca lebih detail, korang boleh tengok dekat bahagian description Syah lah. Okey, so tanpa kita buang masa lagi, kita akan bacakan kisah seram di hospital bahagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pertama sekali, aku nak minta maaf lah sebab dah lama sangat tak update untuk cerita ini. Alhamdulillah, walaupun aku jarang-jarang sekali nak update, tapi jumlah reader setiap hari tu meningkatlah juga. Terima kasih yang tak terhingga dekat korang yang dah add cerita ni dekat library korang. And terima kasih jugalah kalau ada yang share dekat kawan-kawan ke dekat sesiapa. And yang dah follow aku pun, aku nak ucap terima kasih yang tak terhingga. InsyaAllah aku akan cuba yang terbaik untuk berikan korang satu bahan bacaan yang insyaAllah tak sia-sia. Okey, jadi berbalik kepada tajuk bagi bab kali ini, aku nak kongsi dengan korang semua kisah-kisah seram yang pernah berlaku di hospital. Dalam kisah yang pertama ni, aku nak kongsi kejadian yang dialami sendiri oleh adik lelaki aku. Aku tak pasti sama ada aku dah cerita dekat korang ke belum tentang kisah ni, tapi seingat akulah kisah ni aku belum ceritakan lagi. Kisah ni terjadi dalam 6 atau 7 tahun yang lalu. Kisah yang berlaku di antara adik lelaki aku dengan benda yang aku sendiri tak tahu nak gelar ia sebagai apa. Yang pasti, adik lelaki aku telah dikacau oleh makhluk tu. Cuma yang selamatnya tak ada apa-apa yang berlaku pun kepada dia masa tu. Kisahnya bermula bila mana mak aku suruh adik lelaki aku ni untuk pergi ambil kerusi malas dekat luar ward. Masa tu tak silap aku, adik lelaki aku tu lah yang masuk ward. Cuma sakit yang tak teruk lah. Zaman tu kerusi malas diorang letak dekat store dekat luar ward. Jadi kalau nak ambil kerusi malas kena jalan sikit lah ke luar ward. Hospital punya waktu melawat pula bukan sampai pukul 12 malam kan. Jadi dalam pukul 11 lebih macam tu, mak aku dah suruh adik aku ni siap-siap pergi ambil kerusi malas tu. Adik aku cerita masa tu tak ada lah seram mana pun. Memanglah laluan pejalan kaki dekat depan ward tu dah lengang tapi terang benderang je. Dia kata tak takut pun. Disebabkan store tu dekat je, jadi keluar je ward terus sampai dekat bilik simpanan kursi malas tu. Lepas dah ambil satu kursi, adik aku pun tutup balik lampu and pintu bilik store tu. Masa dia nak berjalan masuk ke dalam ward, tiba-tiba bahu dia disentuh seseorang. Masa adik aku toleh je, dia agak terkejut sebab kelihatan salah seorang kawan mak aku dah terjegat dekat depan tu. Kawan mak aku ni memang kerja dekat hospital tu. And kita orang memang agak rapat lah dengan dia. Sebab tu kenal dia. Kata adik lelaki aku, dia tanya banyak soalan jugalah masa jumpa tu. Siap ajak pergi kedai lagi masa tu. Tapi adik aku fikir mak aku nanti mesti risau. Tu yang dia tak nak ikut. Adik aku ada jugalah ajak masuk. Tapi dia kata dia nak cepat. Katanya nanti kalau dia free, dia akan datang jenguk adik aku tu lain kali. Lepas salam, adik aku pun masuk balik dalam ward and cerita dekat mak aku yang dia jumpa kawan dia tu. Mak aku tak adalah nak respon apa-apa sebab dia pun kata nak datang kalau free kan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Satu hari tu, aku sekeluarga datanglah beraya rumah kawan mak aku tu. Ketawa punya ketawa, tiba-tiba terbuka cerita pasal adik lelaki aku ni masuk ward. Masa tu kawan mak aku ni terus marah. Dia kata masuk ward sikit pun tak cakap dekat dia. Tergamam mak aku dengar. Yelah, malam masa adik aku masuk ward tu, adik aku sini cakap yang dia jumpa dengan kawan mak aku ni. Tup-tap, dia kata dia tak terserempak langsung. Malah tak tahu yang adik aku ni masuk ward. Terus terdiam semua orang. Yelah, habis tu kalau bukan mak aku yang adik aku jumpa masa tu, siapa yang jumpa dia sebenarnya? And masa tu, baru adik aku teringat yang tangan kawan mak aku masa tu sejuk je. Adik aku ingat sebab dia kerja dalam aircon. Tapi tak. Adik aku masa tu terus terdiam. Pucat je muka dia. Kawan mak aku tu jangan cakap lah. Dah lah benda tu menjema sebagai dia. Lagilah dia takut kan.
Sampai sekarang kita orang tak tahu benda tu. And selamatlah adik aku tak ikut dia pergi kedai masa tu. Kalau tidak, entah-entah kedai manalah dia bawa kan. Jadi kesimpulannya belum tentu orang yang kita jumpa hari ni, saat ni betul. Korang je rasa dia masuk. Entah-entah hantu. Okey, itu saja kisah yang dikongsikan oleh Arimirul Hakim. Kisah seram di hospital bahagian 1. InsyaAllah Syah akan berkongsi kisah seram yang lain juga. Mungkin daripada Arimirul Hakim juga yang bahagian 2. Terima kasih pada yang sudi mendengar. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk follow juga Syah di TikTok. Terima kasih semua. Assalamualaikum.